Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan tentang konsep wasatiyah, di mana konsep wasatiyah ni merupakan satu perkara yang menjadi polemik ataupun perbincangan yang panjang suatu masa dahulu, sehingga ia mungkin menimbulkan banyak kekeliruan dalam masyarakat kita. Pada kali ini kita akan bincangkan tentang definisi wasatiyah. Wasatiyah dalam Islam dan perkataan yang setara dengan wasatiyah ini ialah moderation. Seterusnya kita akan bincangkan beberapa polemik yang berkaitan dengan wasatiyah. Perkataan wasatiyah ini merupakan suatu perkataan yang diambil daripada ayat Al-Quranul Karim, iaitu dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai ummah pertengahan, yakni suatu ummah yang terbaik. Cuma bila saya nak bertanya kepada anda semua, adakah anda seorang yang wasatiyah ataupun anda seorang yang ekstrim? Adakah anda seorang yang ekstrim? Ini mungkin persoalan yang perlu dijawab dahulu sebelum kita mengikuti kuliah kita pada siri ini. Kerana perkataan-perkataan yang seperti ini dia mungkin menimbulkan banyak kekeliruan dan banyak tafsiran. Ada yang mengata wasatiyah, ada yang mengata dia tidak ekstrim, dan dakwaan-dakwaan seperti ini bermula daripada kekaburan dalam memahami konsep wasatiyah, dan juga ada setengah pihak yang menggunakan nama wasatiyah tetapi maksud yang dia cuba berikan kepada kita bukan maksud yang sebenar seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Pada kali ini kita akan bicarakan maksud wasatiyah ni supaya dia jelas kepada kita apakah sebenarnya tafsiran menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan wasata ni mempunyai beberapa maksud. Kalau diambil daripada waston, dia bermakna tengah. Kalau wasaton, dia mempunyai makna tengah, makna yang terbaik, makna yang adil, mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang tengah ni bukan bermakna dia di antara yang tinggi ataupun yang rendah. Yang tengah tu juga memberi erti yang bila dia berdiri di antara yang lain-lain itu, dia berada di tengah, dan di tengah tu dia menonjol di kalangan yang lain-lain. Bukan yang dimaksud di tengah tu dia berada di atas, tidak di atas, tak di bawah, tidak. Jangan kita faham begitu. Dia berada di tengah-tengah tu maksudnya di kalangan ramai-ramai dia yang tinggi, yang nampak, yang menonjol. Wasatun, di tengah-tengah. Bukan bermakna dia berada tidak di atas dan tidak di bawah. Jadi dimensi kita melihat tengah itu perlu dilihat dengan dimensi yang betul. Dimensi yang selari dengan ayat Al-Quran ini. Jadi apabila kita menggunakan dimensi ini, kita akan dapat memahami bahawa wasatun ini bukanlah maksudnya di tengah-tengah di antara atas dan bawah, tetapi dia berada dalam satu kelompok, di ramai-ramai itu dia berada di tengah-tengah dan dia menonjol, menandakan dia seorang yang terbaik di kalangan ramai-ramai yang lain, dan juga mempunyai kedudukan yang tertinggi daripada kawan-kawan yang lain ataupun tempat yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mentafsirkan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, lalu apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dipanggil Nabi Nuh pada hari kiamat, maka
Nabi Nuh berkata labbaik wa sa'daik. Nabi Nuh berkata ya Allah, kan, ya Rabb, wahai Tuhan. Labbaik wa sa'da' ni adalah satu lambaian ataupun satu jawapan yang terbaik yang dijawab oleh seseorang apabila dipanggil. Dalam konteks bahasa Arab dia menggunakan perkataan labbaik wa sa'daik. Fa yaqulu hal ballaghta, kan, maka dia berkata, maka seruan itu berkata, wahai Nuh, adakah engkau telah pun menyampaikan seruan? Fa yaqulu na'am. Maka Nabi Nuh menjawab ya. Maka dikatakan ataupun ditanya kepada ummahnya, adakah Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu? Hal ballaghakum? Lalu ummah dia berkata, ma atana min nadhir, tak ada siapa pun yang datang kepada kami yang mengingatkan kami tentang Islam, tentang beriman kepada Tuhan dan apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Fa yaqulu may yashhadu lak, maka seruan itu berkata, siapakah yang menyaksikan kepada kamu? Maka fa yaqulu, maka Nabi Nuh berkata, Muhammad wa ummatuhu fayashhadun innahu qad balagh. Nabi Muhammad dan ummahnya, mereka lah yang menyaksikan bahawa Nabi Nuh telah pun menyampaikan misi kerasulannya. Maka inilah yang berkaitan dengan ayat ini. Itu yang maksudnya litakunu syuhada'a 'alan nas, kerana kitalah sebagai ummah yang akan menjadi saksi ke atas semua manusia. Saksi kepada siapa? Saksi kepada ummah yang terdahulu. Di sini, kan, nak menjadi saksi ini ya di kalangan orang yang baik, kan, ummatan wasata, ummah yang baik. Kalau ummah yang tak baik, macam mana dia boleh nak menjadi saksi? Kan, dipilih saksi-saksi ini di kalangan orang yang baik supaya penyaksian yang telah diberikan itu merupakan satu penyaksian yang betul, yang baik. Kita nak cari saksi di kalangan orang baik. Kalau kita cari saksi di kalangan orang yang tak semayang, nak suruh dia jadi saksi, berbanding dengan orang yang warak, tentulah dari sudut kualiti penyaksian itu kita beri kepada orang yang warak, kerana dia lah orang yang baik, kan. Di sinilah terletaknya kenapa Allah Ta'ala menggunakan wasata itu diterjemahkan dalam maksud yang terbaik, yang terhebat, kerana dialah yang akan menjadi saksi seperti mana hadis ini, seperti mana ayat Quran ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut yang kedua yang dimaksudkan dengan saksi yang diberikan kepada kita ummah yang terbaik ini, kerana kita bukanlah sebagai mana umat Yahudi dan juga bukanlah seperti mana umat Nasara. Kerana umat Yahudi ini merupakan ummah yang hulu, ummah yang melampau dalam urusan mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Ini yang berlaku kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Nasrani, dianggap sebagai orang yang tahawun, orang yang sesat, yang tidak mengambil kebenaran, yang menolak kebenaran, kan? Orang yang sesat, seperti mana yang ditafsirkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Jadi, kan, inilah kalau kita nak tafsirkan ayat Quran, tafsirkan dengan tafsiran sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau disebutkan sebagai wasata ni pertengahan, kan, taklah baik sangat, taklah jahat sangat, tengah-tengah, bukanlah satu tafsiran yang betul. Itulah tafsiran yang salah. Kerana pertengahan di situ bukan bermakna pertengahan tak baik sangat, tak jahat sangat, tetapi pertengahan yang dimaksudkan di situ adalah satu keadaan yang berkualiti, yang terbaik, yang terhebat, yang melaksanakan segala perintah agama, kan. Bila melaksanakan semua perintah agama, itulah yang disebut sebagai orang yang warak, orang yang hebat, orang yang terbaik. Tetapi tafsiran yang cuba diberikan kepada orang yang buat agama bersungguh-sungguh, orang yang buat baik ini, dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai pelampau. Manakala orang yang biasa-biasa, yang tak kuat sangat, yang tak lu sangat, biasa-biasa, tak baik sangat, tak jahat sangat, itulah yang mungkin mereka mentafsirkan wasatiyah itu sebagai sederhana dengan maksudnya yang demikian. Jadi sebab itu dalam tafsiran yang sebenar yang kita cuba fahami konsep wasatiyah ini, perlulah dilihat daripada sudut yang lebih
yang lebih tepat berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok perkataan dalam Al-Quran wasatiyah ni, ada yang perkataan wasata, yang sebagaimana yang ayat ataupun dalam surah Baqarah ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam perkataan yang lain Allah Taala menggunakan wusta. Dan perkataan yang lain Allah Taala menggunakan perkataan awsat, awsatuhum. Dalam perkataan yang lain Allah Taala menggunakan fawasatna bihi jam'a. Jadi wasat ni daripada semua penggunaan-penggunaan yang secara ringkasnya dia memberikan erti ummah yang terbaik, ummah yang terhebat, yang boleh dilihat kesimpulan itu kepada dua perkara, iaitu khairiyah, bermakna yang berkualiti, yang terbaik. Yang kedua al-bainiyah, yakni yang ada keseimbangan. Yang baik satu, yang kedua keseimbangan satu. Kenapa ada dua perkara ini, yang baik dan yang seimbang? Kerana kita mahu jadi orang yang terbaik, tetapi terbaik itu tidak cukup, tetapi kita memerlukan kepada keseimbangan. Apa maksud yang terbaik dan seimbang? Supaya kita tidaklah menjadi orang yang baik tetapi tidak seimbang. Ini tak satu, bukan benda yang wasatiyah. Terbaik tapi bukan seimbang. Maksudnya terbaik, dia menjadi guru yang terbaik, tetapi dia punya kerja rumah, hal-ehwal rumahnya habis tonggang-langgang. Ini bukan terbaik. Terbaik ini dia mesti ada mempunyai elemen al-bainiyah, yakni keseimbangan. Terbaik dalam semua keadaan, dan dia seimbangkan semua perkara yang tanggungjawab yang dipegang dalam hidup. Oleh kerana itulah, dalam kedua-dua definisi yang diberikan ini, kita perlu mengikut definisi yang Allah Ta'ala berikan. Itu keadilan, kecemerlangan dan kebaikan ini mestilah berpandukan kepada cara Islam, cara Al-Quran dan cara hadis mentafsirkan erti keadilan dan keseimbangan itu. Apa yang Allah Ta'ala halalkan dan bolehkan, itulah yang baik dan adil. Apa yang Allah Ta'ala haramkan, itulah yang baik, itulah yang tidak baik dan yang zalim. Ini definisi yang Allah Ta'ala beri. Jadi kalaulah diikutkan definisi ini, mengikutkan yang halal, berusaha untuk memartabatkan yang halal dan berusaha untuk menjauhkan perkara yang haram, kalau itulah disebut sebagai wara', disebut sebagai taqwa, disebut sebagai orang yang bersungguh-sungguh menjaga agama, maka itulah wasatiyah. Bukan wasatiyah ini dengan maksud sederhana, sederhana tanpa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Sedangkan tafsiran sederhana ni mudah difahami, tetapi dia mempunyai makna yang cukup memberikan keraguan dan tafsiran yang salah terhadap Islam. Kalau kita tengok sederhananya Rasulullah dalam membina umat Islam, di mana Rasulullah tidak sibuk membina tali air dan tidak sibuk membina projek pembangunan selama baginda berada di Mekah dan juga di Madinah. Ini bererti satu wasatiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Satu keadaan yang Rasulullah ingin membina satu masyarakat yang berteraskan kepada agama, dan perkara yang penting yang diutamakan oleh Rasulullah pada ketika itu ialah untuk membina akidah masyarakat dan untuk menunjukkan cara Islam. Bukan dengan cara kita mesti membangunkan dunia, kita membanyakkan projek-projek. Bukan itu caranya. Kerana ini perlu diseimbangkan perkara ini. Diseimbangkan perkara ini maksudnya manakah perkara yang utama dan manakah perkara yang tidak utama yang perlu untuk diterapkan dalam kehidupan. Kalau kita tengok dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, carilah akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Maknanya dunia ini digambarkan jangan lupa. Apa maksud jangan lupa? Jangan lupa maksud di sini ialah perkara yang secondary.
perkara yang secondary. Tujuan utama datang ke dunia ni untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Tujuan utama kita datang belajar ke universiti, belajar ke sekolah untuk belajar. Kan? Kalau ada peluang untuk menjadi peniaga dropship misalnya, silakan. Kan? Jangan lupa untuk cari peluang-peluang itu. Tapi matlamat utama belajar datang ke UKM, datang ke universiti, datang ke sekolah, matlamat utamanya untuk belajar. Dan ini yang disebut carilah akhirat. Kalau datang ke dunia, carilah Allah Ta'ala, carilah pahala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bahagian kamu kat dunia. Maksudnya, kalau datang ke belajar ke universiti, belajar ke sekolah, kan, kalau nak pergi melawat-melawat, jangan lupalah kalau ada peluang pergilah. Rebutlah peluang itu. Kan, kalau ada peluang untuk nak pergi ke luar negara, kan, untuk nak buat jaringan, nak buat hubungan tu selama kau belajar kat universiti, silakan, tak masalah. Jadi ini nak memahami konteks ayat, bagaimana apa yang utama dan apa yang bukan utama. Sebab itulah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan baginda pada ketika itu ialah membina ummah, membina masyarakat yang mempunyai nilai akidah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun baginda berada di Madinah. Lalu keseimbangan ini penting. Seimbang ini penting. Kenapa? Kerana seimbang ini kita melihat bagaimana pada setiap individu itu. Pada setiap individu itu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab terhadap anak, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap jiran, tanggungjawab tempat kerja, tanggungjawab masyarakat. Sebab dalam masa yang sama ada seseorang itu mempunyai anak, ada seseorang itu mempunyai keluarga, ada seseorang itu mempunyai jiran, ada seseorang itu mempunyai tempat kerja, masyarakat. Dalam masa yang sama, bila dia mempunyai banyak tanggungjawab ini, semua dia kena laksanakan dengan seimbang. Kita tak mahu seseorang itu, kan, dia menjadi pekerja yang cemerlang di tempat kerja, tetapi anaknya diabaikan. Kita tak mahu menjadi seorang yang cemerlang menjadi cemerlang di tempat kerja, tetapi jiran-jiran langsung tak kenal, langsung tak bertanggungjawab. Ini bukan caranya. Perlu seimbang. Jadi sebab itulah bila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memarahi, dia pernah marah kepada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz ini dia membaca surah Baqarah ketika menjadi imam solat Isyak. Bila dia membaca surah Baqarah ketika menjadi imam solat Isyak, Rasulullah, para sahabat yang menjadi makmum pada ketika itu merasa susah. Kenapa merasa susah? Sebab kan panjang sangat yang dibaca oleh Muaz. Bagus tak panjang baca? Bagus baca yang panjang dalam sembahyang. Baca surah Baqarah panjang. Berapa jam surah Baqarah? Kan, mau 3 jam. Kan. Tapi nak ceritanya panjang bacaan yang dibaca oleh Muaz sehingga menjadi rungutan kepada para sahabat. Para sahabat ni orang yang terbaik. Kan, kalau setakat baca surah Alif Lam Mim, 1 muka surat, 2 muka surat, 3 muka surat tu bagi saya tak ada masalah. Tapi bila panjang sangat ni bukan masalah tak larat, tapi masalahnya mungkin ada di kalangan mereka anak kecil, wanita, orang tua dan sebagainya yang menjadi kesukaran kepada mereka untuk berhadapan untuk satu sembahyang yang fardu tetapi panjang sangat, sehinggalah ditegur dan dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara yang baik, tapi walaupun perkara yang baik itu apabila tidak diseimbangkan akan menjadi masalah. Begitu juga ada sesengah sahabat yang ingin berpuasa di sepanjang siang dan bangun di sepanjang malam dengan mengabaikan hak isteri, hak anak-anak. Lalu ditegur oleh Rasulullah. Puasa bukan tak bagus, sembahyang malam bukan tak bagus, tetapi seimbang itu satu perkara yang penting. Dan seimbang itu yang disebut sebagai wasatiyah. Kan? Dan ada juga sahabat yang tak mau berkahwin dan mahu menumpukan kepada ibadat, juga ditegurkan oleh Rasulullah. Bukan tak bagus untuk ibadat, tetapi mengabaikan dan tidak seimbang dalam soal kehidupan ini, itu yang menjadi satu masalah yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita melihat antara contohnya ialah apabila ditanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling afdal, lalu baginda menjawab dengan beberapa jawapan. Jawapan yang diberikan itu
dilihat daripada perspektif yang berbeza. Kan, jawapan yang berbeza sebab orang yang berbeza. Ada tanya kepada Rasulullah amal yang paling afdal disebabkan apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Ada yang seorang ni ditanya apakah yang amal yang paling afdal, ditanya pula jihad fi sabilillah. Ada ditanya pula as-salatu ala waqtiha. Jadi semua amalan ini bukan tak bagus. Bagus belaka. Cuma konteks amalan itu yang perlu disesuaikan mengikut keadaan, dan itulah yang disebut sebagai wasatiyah dalam Islam. Jadi inilah yang menjadi polemik yang besar kepada kita apabila kita memahami maksud keseimbangan dan kesederhanaan ini. Jadi Islam bukan wasatiyah yang ada dalam Islam ini bukan dengan maksud sederhana seperti mana yang difahami oleh Barat. Bukan maksud Islam yang biasa-biasa tak. Tetapi Islam yang mempunyai unsur wara', kan? Unsur taqwa. Bila ada orang yang wara', yang taqwa, yang soleh ni, kan, merupakan satu macam agak melampau lah, kan, agak lebih-lebih dalam melaksanakan agama. Ini masalah juga, kan? Jadi sebab itu dia perlu untuk difahami dengan konteks yang betul, kerana Islam ini merupakan satu agama yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang terbaik, untuk menyuruh menjadi orang yang wara', orang yang bertakwa. Yang kadang-kadang perkataan wara' dan takwa ini hilang daripada minda orang Islam. Hilang. Nak jadi wara', wara' sangat. Wara' sangat. Dan mati syahid, lagilah jauh daripada minda orang Islam untuk mati syahid. Kerana mati syahid dianggap sebagai pengganas. Jadi inilah suatu perspektif yang cuba diberikan oleh Barat untuk nak melemahkan minda orang Islam dengan nama moderate, dengan nama sederhana. Sederhana itu ialah tujuannya untuk melemahkan, untuk menyederhanakan semangat yang ada pada orang Islam. Orang Islam yang melaksanakan agama dengan penuh semangat yang untuk menjadi orang yang wara' taqwa. Dan bila orang Islam menjadi orang yang wara' taqwa, menjadi orang yang soleh apa semua ni, maka dia akan berlawan dengan konsep Barat. Dia akan menjadi orang yang berjihad, dia akan melaksanakan Islam dalam konteks negara. Dan bila dilaksanakan dalam konteks negara, masalah pula. Dan ini jadi satu benda yang dibenci oleh Barat, dan mereka mahu umat Islam menjadi orang yang biasa-biasa. Istilah timbulnya, kan, apa yang disebut sebagai moderation, sebagai moderate. Jadi orang yang beragama, kan, mestilah berusaha mendapat yang terbaik, bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Ini yang kita lihat, apa yang disebut perkataan jihad, perkataan mati syahid. Yang perkataan jihad dan mati syahid ini seolah-olah hilang daripada minda orang Islam. Dia sebut jihad, terus jihad ekonomi. Jihad ilmu. Itu yang mungkin banyak dipahami. Jihad ekonomi. Jihad untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah agama. Jihad berusaha untuk nak melaksanakan agama Islam. Ini dianggap sebagai pengganas. Apatah lagi kalau disebut mati syahid, langsunglah dengan mana ganas. Kalau dilihat perkataan moderate. Perkataan moderate ini ialah satu avoidance of excess or extremes, kan, mengelakkan daripada lebih, ataupun ekstrim, elak dari avoid ni kita mengelakkan daripada yang lebih daripada apa yang patut. Apakah yang lebih itu? Apakah menjadi orang yang terbaik dalam agama ni satu benda yang lebih? Ini satu benda yang cuba untuk nak berikan satu perspektif kepada kita orang Islam, sehinggalah menyebabkan kita menjadi takut untuk menjadi orang yang wara', kan, dan malahan diejek menjadi wara' sangat, kan, sehingga kita diberikan satu imej yang tidak baik kepada orang yang wara', taqwa dan sebagainya. Kalau dilihat perkataan moderate ini, yang lanjutan daripada perbincangan kita pada siri yang lalu apabila Barat membuat serangan 11 September kepada umat Islam. Perkataan seperti mana moderate ini menjadi satu pilihan. Menjadi suatu pilihan yang diperkenalkan kepada umat Islam.
Dan kalau di sudut konteks kita di Malaysia ini diperkenalkan Islam hadari. Dan hadari ini diperkenalkan terus dengan konsep wasatiyah, memerangi keganasan, ekstremisme dalam kalangan umat Islam. Ini satu benda yang seolah-olah satu susunan halus yang cuba untuk nak mengabui umat Islam dan akhirnya bagi melemahkan pegangan umat Islam. Antara polemik yang terdapat dalam wasatiyah ini ialah cari akhirat, jangan lupa dunia. Maksudnya kan Barat memperkenalkan cari dunia, kan, cari dunia, kan, janganlah lupa akhirat. Itu konsep Barat. Kita ialah cari akhirat, jangan lupa dunia. Ini misi kita orang Islam. Yang kedua ialah tugas isti'mar dan misi keimanan. Isti'mar ni maksudnya ialah kita mengimarahkan dunia ini. Kita membangunkan dunia dengan agama. Yang ketiga ialah dakwah, asas dalam hubungan antara kaum. Maksudnya dalam hubungan antara kaum ini kita perlu untuk menjadikan Islam sebagai asas dalam membina hubungan. Lalu kalau orang sebut Islam sebagai asas dalam membina hubungan ini dianggap sebagai ekstrim pula. Dan yang keempat ialah warak dan mati syahid terus dianggap sebagai ekstremis agama. Ini beberapa perkara yang perlu untuk difahami supaya kita dapat membina hubungan ataupun memahami keadaan ini dengan baik. Kalau kita tengok secara makna wasatiyah ini, kan, kalau dilihat dari sudut ini, kalau pertengahan itu good lah, dapat C, kan. Sebab dapat C ini kan, adalah wasatiyah, tengah-tengah, kan. Sebab apa? Sebab kita melihat ada atas dan ada bawah. Bila atas dan bawah, tengah-tengah itulah good. Sedangkan ini adalah tafsiran yang salah kalau nak diberikan kepada good itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara atas dan bawah. Seharusnya good itu berada dalam dimensi yang melintang. Dimensi di mana good itu yang berada di tengah-tengah mengatasi yang lain-lain, dan itulah tafsiran yang betul untuk kita berikan kepada perkataan wasatiyah. Dan kalau kita melihat perkataan ekstrim ni sangat extremely good, sangat baik, kan. Kalau kita tanya kepada pelajar, adakah anda menjadi orang yang ekstrim, kan, mereka mungkin akan menjawab, ya, kami akan menjadi extremely good, bukan extremely bad ataupun acceptable sahaja ataupun good, tidak. Dia akan menjadi satu, mereka mahu mencapai tahap yang disebut sebagai extremely good. Jadi inilah ringkasan daripada siri yang ke-20 ini, yang merupakan siri yang terakhir kepada kuliah kita daripada 20 siri ini. Allahuakbar.